Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dalam kelas online kita. So hari ni kita akan buat satu tutorial lah, santai-santai ya, sambil kita buat. Maksud saya akan tunjuk secara praktikal lah macam mana kita nak buat cleaning laptop, fan laptop kita. Dan juga kita nak tukar thermopix sekali kan. Apa itu thermopix kan? Kalau nak tengok juga ada kalau komputer kita ni sebenarnya boleh upgrade ke tak, apa semua. Bila kita dah buka semua, saya akan tunjuk sekali apa semua. Ni benda apa, ni benda apa kan. Kalau rasa benda ni sangat bermanfaat kepada anda semua dan juga orang lain, boleh share. So kita akan go live insya-Allah dalam masa 30 minit lah. Tak lama sangat, dalam masa 30 minit. So kita akan share sedikit ilmu tentang cara kita nak cleaning fan laptop kita. So sebagai pendahuluan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Syawal bin Nasaruddin, panggil Syawal lah. So Syawal, besok Ramadan. Ramadan tu abang saya, tapi saya Syawal. So saya Syawal, saya sebagai Data Recovery Engineer di Visenko. Buat mesin KP ni kami banyak share kepada siapa yang like, siapa yang follow kita punya Facebook, Instagram semua. Kita akan share ilmu-ilmu yang kita korang semua boleh pakai lah di rumah, dan semua dengan niat supaya kita satu Malaysia ni akan menjadi lebih kukuh lah dari segi IT dan sebagainya kan. So siapa kita saya di Visenko bekerja sebagai data recovery engineer, saya cakap tadi. Saya buat data recovery dan juga saya juga buat cleaning juga, kipas kan, buat servis laptop seperti biasa lah, seperti kedai-kedai komputer yang lain. So kalau dah tengok Visenko ni, tahulah ni kedai komputer. Alright. So hari ni kita akan bersihkan satu biji laptop dan kipas. So laptop ni sebenarnya tak berfungsi dah sebenarnya, sebab dia ada water damage kan. Dia water damage and then dia biarkan lama, and then motherboard dia start corrode lah. So kalau boleh nampak nanti saya boleh tunjuk sikit lah kan, how corrosion tu berlaku. Dalam masa yang sama saya akan tunjuk juga komponen-komponen. Ni untuk apa, ni apa, ni buat apa kan. Supaya kita ala-ala nak buka tu biar tengok sekali kan. Dalam menirup pesan biar sampai ke pangkal lengan kan. Macam tu lah. So sekali lagi, kalau semua bermanfaat, minta betul-betul share lah kan. Share kelas ni dekat orang luar kan, mana dekat kawan kita kan. Kalau tak sempat nak tengok live, boleh ulang tayang balik kan. Sebab kita kat Facebook ni memang dia kata save lah, so boleh tengok balik kemudian. So model laptop yang kita nak buka pada ni adalah Lenovo, tak silap saya, Z460. Ni laptop lama lah, saya nampak lebih tebal. So laptop ni laptop lama. Dia model dia ada pakai Intel Core i5, tapi Core i5 ni i5 yang lama lah. Ini first gen. So kalau tahu first gen ni, i5 first gen ataupun mana Intel version Intel yang first gen ni, memang dia akan cepat panas lah. So dia cepat panas, satu overheat lah kan. So tujuan sebenarnya kita buat cleaning fan laptop ni sebenarnya most of the time adalah untuk kita dissipate heat kan. Macam mana prosesor kita akan keluarkan heat, dia akan keluarkan haba, and then how kita buang heat tu. Maksudnya how kita keluarkan heat tu daripada prosesor. Kalau dia keep panas kat situ, dia akan merosakkan lah. So antara tips sebenarnya bila laptop ni, so sebab tu kita kena buat fan cleaning kan. Tips dia adalah kita kena ada buat fan cleaning. So kalau recommendation, dia depend pada kawasan lah. Kalau nak bila sebenarnya, kalau orang tanya saya, fan cleaning nak buat bila kan. Nak buat 2 bulan sekali ke, setahun sekali ke, 2 tahun sekali ke. Bagi saya sebenarnya setahun sekali tu sangat bagus lah. Better setahun sekali. Sebab kadang bila kita nak tukar apa, rupanya thermopix masih apa, tak kering lagi kan. Kipas pun tak bersih, tak ni lagi, tak berhabuk sangat kan. So buat setahun sekali pun okey lagi. So kalau buat setiap bulan pun tu macam
Macam tak perlu pun tak apalah kan. So, tapi depend juga dekat kawasan kan. Maybe kalau kawasan rumah kita, maybe kawasan rumah kita dah memang kawasan yang berhabuk kan. Kita tengok pun memang laptop kita selalu berhabuk, nampak dekat dia punya lubang-lubang ni pun, lubang kipas ni pun nampak berhabuk, dan kita tahulah maybe kita dah kena buat dah kot kan. Sebab apa? Sebab bila kita tak buat, bila laptop kita tak buat fan cleaning, bila laptop kita tak sejuk, dia akan start overheat. Bila start overheat, dia akan efek juga pada kita punya processor. Bila start processor, maybe kalau kita tak efek processor, dia akan efek motherboard lah. So motherboard boleh rosak dan sebagainya lah, sebab dia tak berfungsi dalam optimal condition ataupun optimal temperature lah. So bila tak berfungsi dalam optimal temperature, dia akan deteriorate lah. Maksudnya dia akan makin lama makin rosak. Macam tu lah. Sebab tu kita selalu buat fan cleaning lah. So dalam Fixenco, kami kadang bila dah buka laptop ni, selalu kita recommend customer nak buat ke tak kan. Sebab sebaiknya terus buat lah kan. Kalau nak buka tu buat lah terus kan. Kami pun bagi diskaun juga kan, RM30 diskaun kalau nak buat kan. So apa-apa kalau nak PM nak buat fan cleaning, kalau rasa tengok video tutorial ni rasa macam tak boleh, boleh PM kami lah di WhatsApp bit.ly, tulis kat browser kita ataupun Chrome kan, tulis bit.ly/hellofng. So kita ada buat servis fan cleaning juga. Sepanjang PKP ni kita ada buat pick up servis. So kita boleh pick up lah di area-area sekitar Bangi, Kajang, Sedang dan juga Putrajaya secara percuma. So sambil-sambil tu saya nak buat sebelum kita start lah kan. Sebelum start buka laptop ni, so ada sikit precaution lah kan. Sebaiknya kita kena buat precaution ni supaya kita beringat lah kan. Nak buat kerja tu kena beringat lah, jangan terus buat kan. So bila buat laptop, kena buka laptop ni, kita kena beringat badan kita ni ada electrostatic kan. Macam mana kalau kita terpegang kawan kita pegang, lepas tu ada rasa macam renjatan, tu biasa, itu normal. So bila ada renjatan ni, so kita panggil tu electrostatic lah. Tapi bila once electrostatic tu sampai ke motherboard laptop, dia akan merosakkan motherboard laptop kan. So sebab tu kalau kita nak pegang laptop kan, kena pegang motherboard, kita kena discharge dulu. Kita kena buang charge daripada kita punya badan, supaya kita boleh sekejap supaya kita boleh check, supaya kita boleh pegang motherboard lah dengan selamat. Sekejap Macam saya cakap tadi, electrostatic lah. So bila electrostatic ni, dia bukan main-main lah. So elok-elok kita nak buka, kita nak baiki, dia jadi merosakkan kan. Sebab pengalaman saya sendiri awal-awal bila saya belajar nak buka laptop dan sebagainya tu, dia jadi macam tu lah kan. Kan bila customer cakap nak tukar laptop, nak tukar keyboard, okay, saya tukar keyboard. Saya rasa time tu macam dah pandai sangat lah nak tukar keyboard sendiri kan. Lepas tu bila tukar keyboard, betul pasang balik tak boleh. Time tu saya kerja kat Loyat lah. Saya kerja kat Loyat, and then bila bagi kat technician cakap, this one chip you already broken, you have to pay me. Time tu saya cakap kan, buka je saya tak buat apa pun, macam saya tak ni pun, tiba-tiba motherboard dia rosak, dan saya kena bayar dia sebab nak kena baiki kan. Elok-elok sepatutnya kita nak buat ni time dulu lah, ni tahun 2012, lama dah kan, 7 tahun lah. So 7-8 tahun lah, 2012 lama ni kan. So time tu saya macam okay, belajar aku tak boleh kan, tak boleh nak buka sebarangan. 2 kali saya kena macam tu. Dulu time kerja kat Loyal lah, dan saya kata okay, jangan main-main lah bila buka laptop ni kan. So benda sama pernah berlaku dengan kawan saya kan.
dia nak tukar SSD sendiri, semua benda tu lah. Dia nak tukar SSD sendiri, and then the next thing tiba-tiba tak boleh dah, tak boleh hidup. Wal, kenapa lah? Tadi aku buka, aku tukar, okay, lepas tu sekarang tiba tak hidup kan. So cakap, kau buka sendiri. Buka sendiri. So tahulah, kita dah tahu dah. So memang sebab apa? Sebab dia punya motherboard dah short. Dan bila hantar kedai, berapa kena bagi? 280. Elok-elok sepatutnya harga dia, kalau dah hantar kedai tukar SSD sendiri, sepatutnya tak sampai 280 pun kan, tak termasuk SSD yang dia dah beli kan. Tiba-tiba kena bayar lebih, macam tu lah. So itulah precaution sebenarnya. Precaution yang paling besar sekali bila kita angkat laptop sendiri, which is kita kena sentiasa berhati-hati, kita sentiasa ingat pasal elektrostatik dalam badan kita kan, macam mana kita tutup orang. So cara nak discharge simple saja, kita pegang je any metal surface kan. Kalau dekat meja kita ada metal surface, kita pegang, so kita insya-Allah kita akan discharge lah. Tu ada juga kita pakai dia ada satu gelang lah. Gelang ni akan bila kita pasang ke ground, dia akan grounding dengan kita. Bila grounding kita, insya-Allah tak ada discharge lah, electronic discharge, so tak merosakkan motherboard. So itulah antara benda yang kita boleh itulah precaution besar sebenarnya kan. Dan masa yang sama ada juga precaution lain, supaya contoh kena ingat kan, skru ni masuk mana, skru panjang, skru pendek. Itu penting lah, especially bila kita buka MacBook kan. Bila MacBook pun tu penting. Sebab apa? Kadang-kadang sebab MacBook ni dia punya motherboard dia berlayer-layer. So once tiba contoh dia termasuk skru panjang kat tempat skru pendek, memang terus tercucuk. Bila tercucuk, maka merosakkan lagi lah. So so kita akan continue. Okay, so ni lah model. So ni lah laptop kita nak perbaiki. Alright. So laptop ni ialah Z460, dan laptop ni sangat besar, dah lama lah ni. Saya 2013 2012 time saya kerja lawyer dulu. So dia nak, kalau nak cakap nak buka skru mana kan, dia memang dia over time ataupun by experience memang kita akan biasa lah. So kita ambil dulu screwdriver kita. Selalu screwdriver ni saya akan letak apa? Saya akan letak magnet lah. Saya ada magnet sini. So saya ada magnet di sini. So magnet ni dia boleh membantu supaya kita boleh angkat skru ni dengan lebih baik lah. Alright. So contoh, okay. So kita start. Selalunya kalau laptop lama sini kan, laptop Lenovo lah selalunya. Laptop Lenovo selalunya dia kena buka daripada keyboard lah. Dia kena buka daripada keyboard. Keyboard ni selalu kena buka dulu lah, kena kopek keluar. So supaya dari sini pun kita boleh nampak ada logo keyboard. Kita tengok laptop sini ada logo keyboard, sini ada logo keyboard. So kita start buka. So sini jenis skru yang dia tak keluar lah. So dia akan pusing saja. Dia akan melekat pada body. Alright. Wow, Akbar. Yeah. Sorry, lighting pula jatuh. Okay, so kita akan buka. So saya rasa dia slide ni. Okay. Alright. So kita dah buka.
So kita simpan dulu. Simpan baik-baik. Alright. So sekarang selalu kalau laptop yang ada model, ada keyboard ni, keyboard kita kena buka juga. Okay. Masa sama kita kena buka DVD drive. So kita buka DVD drive. Right. So ni DVD drive ha. Selalu masa time kalau kita tukar SSD, ni tempat hard disk. Ni tempat hard disk. Bila kita tukar SSD, hard disk ni kita letak tempat DVD drive lah. DVD drive ni kita tukar dengan hard disk KD. Dan hard disk KD bentuk dia macam ni. So bila bentuk dia sama je, dua ni sama je bentuk dia. Kan? Dua bentuk ni sama. So tempat ni kita letak hard disk lah. So hard disk yang lama ni kita letak kat sini lah. Kan? So tu function dia. So sini letak kat sini. Alright. So saya tak aduk pula hadis. Okay. So je. So ni DVD. Okay. So ni RAM slot. So RAM ni dah kena ambil. Okay, RAM slot. Ni kipas kita. Ni yang kita cuba nak bersihkan. And then ni kita punya processor. Selalu yang besar ni processor lah. Processor. And then ni kita punya graphic card. Graphic card. Dia kadang-kadang ada laptop yang tak ada processor je, tak ada graphic card. So dia memang depends pada processing power. Kalau nak buka grafik apa, dia depend pada CPU saja, bukan GPU atau grafik lah. So bila kalau depends pada CPU saja, dia memang tak kuat lah. And then bila tak kuat, sebab tu kita tak boleh main game. Sebab tu sepolehnya kalau kita nak main game, kena beli laptop yang ada graphic card sendiri. Tapi ni graphic card dia tak cukup power lah. Ni graphic card yang low end lah, maksudnya dia rendah. Nak main game tinggi-tinggi pun tak boleh lah untuk zaman ni lah kan. Sebab apa? Sebab kita tahu pun daripada segi heatsink besar, heatsink dia pun kita tahu dia tak display heat, dia tak keluarkan heat yang besar. Bila tak keluarkan heat yang besar, so heatsink dia pun kecil. Alright. So perjalanan haba selalunya bermula dari sini lah, daripada kita punya CPU dan juga GPU kita. So dia akan lalu, bila dia panas, dia akan pergi ke sini, dia pergi ke fan, dan fan akan tiup angin sejuk. Dia akan tiup angin sejuk. So sebab itu pentingnya kita kena ada, kita punya ventilation kena bagus lah. Kat sini pun berhabuk. So bila dia berhabuk kat sini, dia nak tarik udara pun susah, and then nak tiup udara keluar yang sejuk pun susah. So daripada panas, di sini panas, keluar ke sini. So apakah kalau panas apa akan jadi? Most of the time kalau panas ni akan jadi thermal throttling lah. Apa itu thermal throttling? Thermal throttling adalah apabila laptop kita sebenarnya dia laju, dia kuat kan, tetapi disebabkan masalah panas tu membuatkan dia sebenarnya tak boleh nak pergi jauh kan. Dia tersangkut pada diri dia. Maksud tersangkut pada kepanasan tu. Bila sama macam kereta kita kan, bila kita overheat, kita pasal slow down lah. Sama lah dalam kes ni, kalau kita punya cooling system laptop kita tak cukup tak memadai, akan start cooling down, and then di situlah berlakunya thermal throttling. Alright. So kita start buka. So ni laptop lama memang lumrah dia banyak skru sikit lah kan. So kita kena buka satu-satu. Alright. So selalunya bila saya buka laptop, saya ada selalu bekas lah. Bekas ni selalu, ni beli kat DIY je kan, DIY. So bekas ni saya simpan skru lah, supaya kita tak campur-campur skru. Ni ada tips dia kalau kita buka laptop. So sebolehnya kalau kita buka laptop ni, jangan kita kita pegang motherboard ni kan, jangan sentuh-sentuh kan. So kita biarkan dia jauh. So kadang kalau laptop lama ataupun laptop yang rapuh, kita pusing macam mana pun skru tak keluar, tu maksudnya dalam dia dah pecah. Okay, tak apa. So kita move on. Alright. Buka. Skru tak naik.
So macam ada jenis laptop macam laptop Asus. Laptop Asus selalunya dia screw bottom screw dia selalunya ada yang panjang, ada yang pendek. Tu kena hati-hati lah. Bila panjang pendek ni macam saya kata tadi, kalau tersalah masuk memang dia akan tembus sebelah sana. Kalau tempat tu ada motherboard ataupun ada board kan, so boleh merosakkan board tu lah bila dia termasuk. So kan, tertib. So bila saya buka selalunya, bila saya buka laptop macam ni, saya akan simpan semua satu tempat yang sama lah. Semua satu tempat yang sama. Okay, ni contoh, ni bahagian bawah. So simpan semua dalam satu kolom yang sama. So ni bahagian bawah. So bila saya dah pasang balik, okay, ni bahagian bawah, saya dah tahu dah. Oh, okay, ni kat sini. Supaya kita tak selalu bercampur-campur. Bila bercampur-campur ni masalah. Sebab apa? Kadang kita ada skru lebih ataupun ada skru tak pasang. Bila skru tak pasang ni, dia tak best sikit lah. Sebab apa? Sebab dia tak bagi support yang dia perlukan sebenarnya. Sebab tu kita ni lah. Alright. So macam saya cakap tadi, kalau ni laptop Lenovo, selalunya dia ada kita kena buka keyboard dia. Okay, ni sekarang ni scroll keyboard dah buka. Alright. Sekejap. Double confirm. Okay, ni tak buka lagi. Okay, sini selalu ada antena wifi lah. Ni wifi card. Wifi card tu boleh hilang. Wifi card selalunya kalau tahu wifi card sebab dia connect pada dua wayar lah. Dua wayar antena, hitam dan putih. Hitam main, putih lah aux, AUX. So kita tahu dari situ lah. Alright. So saya dah akan pergi. Selalu antena ni, wayar ni dia akan pergi ke screen lah. Dia akan pergi ke screen. Sebab antena kita selalu dekat screen. Sebab tu bila kita buka, nak wifi signal yang lebih bagus, selalu dekat atas screen lah. Dekat atas screen. Alright. So tu dia. Okay, sekarang kita buka keyboard. Oops, okay. Patut saya pusing baik-baik tadi. Okay, CV kita dah pecah. Bawah dah pecah. Alright. So sekarang kita buka. So ni kalau laptop Lenovo selalu kena buka keyboard ni. Kita kena pry dia. Maksudnya pry ni adalah kita ungkit. Umpil. Okay, baik. Dia terasa something wrong selalunya kan. Maksudnya sebab maybe ada skru tak buka lagi lah. Saya rasa ada satu skru kat sini tak buka lagi. Ada skru tak buka lagi, kita pusing balik lah. Check balik. Okay, betul ya, skru tak buka lagi. Alright. So bila rasa kan nampak tak boleh buka apa semua, jangan paksa lah. Jangan paksa sangat sampai dia boleh pecah. So right. So kita buka keyboard. So saya bagi siapa tak biasa, buka laptop kan, buka keyboard. So
So jauh tak besar buka laptop, kita kena tahu lah macam mana nak buka tab-tab ni lah, tab-tab laptop ni. Contoh kalau yang ni, jenis ni, sekejap. Okay, selalu pakai tweezer lah. Pakai tweezer sebab apa? Sebab dia fine, dia kecil. Selalu kalau jenis macam ni, dia kena tolak, baru kita tarik. Jangan kita main tarik kabel dia, sebab bila tarik kabel dia akan pecah lah. Right, ada soalan, terbaik nanti saya ambil laptop Roger dah standby. Ok, terbaik. Mesin Encik Hafiz, kalau tangan jenis 10 tak rosak ke laptop tu? Kalau tangan jenis 10, saya recommend selalunya kena bersihkan, kena selap lah tangan kan. Sebab liquid, moisture, even minyak kan daripada tangan kita tu, kita kena bersihkan lah sebelum kita pegang motherboard kan. So kalau jenis 40, saya recommend pakai glove lah kan. Ada cara terbaik pakai glove, macam surgical glove, ada DIY pun nak jual kan, tak mahal pun. Yang beli, pakailah. Okay, berapa harga barang nak umpil? Barang nak umpil ni saya collect over time, tapi dalam tak mahal sangat lah, dalam 30 kan. Screwdriver semua dah 30 ke 50 ringgit, depends. Depends pada barang yang kita dapat lah. So okay, so bila kita buka keyboard, selalunya kalau laptop model Lenovo ni, kita akan buka mana tab yang kita nampak kan, maksudnya mana-mana wayar kita nampak, selalu kita akan buka lah. Macam ni salah satu dia. Ini. So yang ni kita kena buka lah. So kita buka. So tolak yang warna coklat ni, tolak. Right. So kita buka macam tu lah. So kita tarik. So sini ada screw. Sebab tu bila kalau laptop Lenovo selalunya bila ada screw kan kat sini kan, itu yang menghalang kita daripada buka semua. So sebab tu kita kena tengok betul ke tak ada kita kena check, kita kena buka lah semua ni. Kalau kita main tarik je memang akan pecah lah. Ada soalan electric static, macam mana nak elakkan electric static ni? Sebolehnya kalau kita ada dalam badan kita, selalu badan kita memang ada lah. Kita berjalan pun, kita jalan atas kapet pun memang ada lah. Macam saya kata dia awal-awal, kalau ada, kita cara terbaik dia pakai, dia ada satu wayar lah, dia akan pakai kat sini. Dia akan wayar, dia panggil apa dia untuk dia terus discharge, dan dia pakai macam gelang kan. Lepas tu kita connect ke ground lah, so dalam tu ada satu resistor lah, so dia akan boleh tolong kita untuk discharge electrostatic. Ataupun cara yang terbaik, kalau cara tak ada benda semua tu, satu, pijak kaki lah, pijak kaki pada tanah, jangan bagi dia terangkat kan, dia pijak kaki pada tanah. Yang kedua adalah kita kena pegang tangan kita ni, pegang mana-mana bahagian metal yang ada kan. Contoh dekat meja kita ni ada pegang metal, kita pegang lah untuk bantu kita discharge electric. Alright, kita sambung. Okay, so sini ada satu skru. Kita buka skru ni. So okay, so ini kita simpan kat tempat tab yang lain lah, jangan tab yang sama. So ni ada satu lagi tab, ada satu lagi ribbon cable. Kita panggil ribbon cable. Cabut. Right. So ni bersama. Okay, selalu macam time ni kita kena double confirm lah. Ada ke tak skru, ada ke tak. Sebab kalau kita cuba force, lagi merosakkan lah. Sini ada satu skru. Skru ni ada tulis, ada lambang ni. Bila kita ada lambang, kita tahu lah ini kena buka. Okay, sini ada satu skru. Kita buka. Right, so tu dua skru bawah ni. So okay, sekarang kita dah berconfirmkan semua skru ni. Sebab tu sebaiknya kalau nak buka laptop ni,
tools kena cukup lah kan. Tools kena ada. Macam magnet ni dah awal rasa macam tak perlu kan, tapi bila ada tu macam wish nak buat kerja tak ada magnet memang jadi susah lah. Siapa yang call? Saya tak ni, saya tengah live. Siapa call sekarang ni? Minta maaf Right, ni macam ni. So tak dapat tarik, kita boleh pakai tweezer ni lah. Tweezer. So tweezer, okay. Lagi apa lagi? Tak ada. Double kan confirm, check satu-satu lubang. Ada ke tak? Okay, tak ada. Okay, ni boleh cabut lah kot. Cabut wayar. Okay. Alright. Jenis model ni tak perlu buka, tapi saya pun nak buka sebab saya nak access kepada dia punya dia punya bawah ni lah, dia punya heatsink dia. So ni dia punya kipas laptop. So kipas laptop ni bisa tunjuk kat sini terus senang. Right. So ni kipas laptop dia, ni yang kita nak kena bersihkan. So boleh nampak kat sini sebenarnya dia agak berhabuk kan. Over time memang saya rasa berhabuk lah. So kalau kaya macam orang ni, macam ni lah. Okay. Apa beza buat sendiri dengan hantar kat korang? So kalau beza dia buat sendiri dengan hantar kat orang, satu tak ada masalah. Maksudnya takkan rosak lah kan. Maksudnya selalu buat sendiri, kemungkinan besar untuk rosak tu sangat tinggi. Banyak sangat job tu orang main call lah. Alhamdulillah, doakan lah terbaik pengantuan, yakin dah dari top itu baik. Terima kasih. Boleh roja kami lah dekat Pisengo Alright. So ni dia punya kipas dia. So overtime macam sama macam kipas rumah kita kan. Dia nampak macam bersih, tapi sebenarnya bila cuba rasa angin kan, ada berhabuk sikit je, tapi bila cuba rasa angin tak rasa. Sebab apa? Sebab dah berhabuk. Walaupun sikit kan, dia mengganggu kita punya kita punya performance. Especially pada kalau laptop kita ni ada habuk, dia boleh ganggu lah. So ada jenis model kipas yang kita boleh buka. Macam ni ada skru dia. Dia ada skru dia, kita boleh buka. Ada yang model tak boleh nak buka. So bila tak boleh buka, kita hanya boleh bersihkan daripada luar saja. So sebolehnya kalau model tak boleh buka tu jangan cuba buka lah. Sebab bila nak pasang balik, dia tak ketat macam lama lah, macam dulu. Alright. So saya boleh test sikit. Okay. So okay, model ni dia tak kita saja cari the best tool for the job lah. Jangan pakai. Okay. So kita buka kipas dia. Call ni semua ni. Okay. So macam model ni kita boleh buka lah. Kita boleh buka. So kita boleh buka kita boleh buka. Ada yang jenis model yang dah boleh cabut kipas ni. Boleh cabut kipas ni. Okay. Kita boleh cabut kipas ni, kita boleh bersihkan kat luar lah. Tapi you hati-hati kan. Once kalau contoh satu bilah dah hilang kan. Once kalau contoh satu bilah dah hilang, and then dia jadi tak stable lah, ataupun dia akan jadi berat sebelah, ataupun bila dia pusing dia akan bunyi lah. Sebab apa? Sebab bila satu kipas bilah dia hilang, dia akan heavy on one side and ringan kat sebelah one side lah. So bila itu dia akan berbunyi lah, bunyi sangat-sangat bising lah. So tu bila bilah-bilah ni kalau kita bersihkan sangat hati-hati lah. Right. So macam mana nak bersihkan kipas ni? Cara terbaik dia, kalau kita ada electrostatic punya brush, kita boleh pakai electrostatic brush dan bersihkan motherboard kita. So dia tak ni lah, dia tak ada electrostatic lah kan. So brush ni kita boleh bersihkan.
letak tepi, bersihkan. Saya lupa pula bawa alkohol swab. Sebenarnya kalau macam ni kan, habuk-habuk ni sebaiknya kalau kita ada alkohol swab, kita pakai alkohol swab lah. So bersihkan, set kipas. Bilah ni jangan kita bersihkan dengan bersihkan ni lah. Maaf tuan, saya tak boleh jawab sekarang. Okay. Okay, sand kentok nose. Okay. So bilah ni kita bersihkan lah. So dia sama. Bahagian-bahagian sini pun kena bersihkan. Bahagian dalam, bahagian luar. Macam kipas rumah kita lah. So dia lagi bersih kalau kita pakai alkohol swab lah. Ada alkohol kan. Tapi alkohol saya tinggal kat office. Tu zaman PKP lagi. So saya tak dapat nak access, tak nak pergi. So okay. So dalam ni semua bersihkan. Saya ulang lagi, kalau nak bersihkan kipas, demi bersihkan bilah dia, kena hati-hati. Dan sebab dia sangat fragile sebenarnya, especially bila datang yang lama kan, macam ni kan. Dengan kena rasa kan. Kalau susah, kalau contoh kalau tak ada benda ni, tak ada kalau tak ada electrostatic punya brush ni, tinggal juga. Okay, kalau tak ada electrostatic brush, pakai toothbrush. Apa maksud pakai toothbrush kan? Pakai toothbrush biasa pun boleh kan? Berus gigi biasa pun boleh nak bersihkan. Tapi ambil yang baru lah, jangan pakai yang dah pakai lama tu kan. Ambil yang baru. Jangan yang dah pakai bulan-bulan kan. Ada kesan-kesan kan, makanan semalam. Lepas tu kita pakai nak bersihkan kita punya kipas dengan lah. Alright. Okay. So dalam-dalam ni kita bersihkan. Alright. Kita tiup. Kalau lagi baik, kalau kita ada can, kita ada air duster kan. Bila ada air duster ni, kita tiup lah. Kita tiup lah sebelum tu hilang. Alright. So kita bersihkan. Alright. So kita pasang balik. Tu siapa yang tak biasa buat kerja teknikal ni? So siapa tak buat kerja teknikal ni, customer call. So siapa tak biasa buat kerja teknikal ni, dia kena kan cakap, alah ni senang je ni, senang. Memang tak semudah lah. Tak semudah yang disangka. Ni pun kita dah live selama 40 minit saya rasa. Right. Bini call tu bukan bini tu. Alright. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan, boleh tanya soalan kan. Walaupun tak kena mena pun dengan live ni, boleh tanya soalan, insyaAllah saya cuba jawab kan. Nak tanya pasal laptop, boleh. Okay, ni kita bersihkan. Sebab ni laptop model lama kan, saya rasa saya boleh je buka skru ni. Skru ni untuk access kepada dia punya apa, dia punya heatsink. Maaf terganggu pula sebab orang call lah. Okay.
So ingat bila kita pegang motherboard, biasa discharge dulu, pegang dulu metal surface dan kita buka. Alright. So selalunya bila laptop kita panas sebab apa? Sebab selalunya kalau ini heatsink lah, configuration dia macam ni. So ada kipas, heatsink ke kipas, and then dia akan tiup keluar. Selalunya kalau yang jadi blockage dia pada sini lah, kan, antara kipas dengan dia punya heatsink ni. Selalunya ada banyak habuk dia selalu kat sini. Bila banyak habuk kat sini, so dia tak boleh nak tiup angin keluar. Dia tak boleh tiup angin keluar ataupun nak tiup menyejukkan angin yang sejuk, so dia jadi overheat, kan. So selalunya macam nampak kat sini so dia berhabuk kat sini lah. Itu biasa lah, kan. Okay. So sini pun kita bersihkan. Bersihkan. Duster. Tiup. Alright. So okay, selalunya antara processor, okay, ni heatsink kan. So ni heatsink antara ni processor kita, ya, ni sama juga processor grafik kita. Antara ni selalunya ada yang menghubungkan antara processor, yang ataupun yang transferkan antara processor dengan heat daripada processor ke heatsink adalah thermal paste, kan. So inilah thermal paste, kan. So bila dah lama sangat kadang dia akan kering. So yang ni dia semi kering, dia tak kering sangat lah, tapi dia kering, tak kering sangat, macam baru ditukar lagi sebenarnya. Dan kadang ada orang tukar kepada thermal paste yang lebih baik. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan dia punya thermal lagi bagus lah, kan. So ni antara cara kita akan improve kita punya thermal performance. So kita ambil ni, kita bersihkan. Selalu saya ada alcohol swab lah, saya bersihkan. So kita bersihkan. Sini pun bersihkan, kan. Kalau saya cakap reapply thermal paste tu, maksudnya kita ni lah, kita buang, lepas tu kita reapply. Kita apply thermal paste yang baru. Alright. So ini pun okay, kat sini dia keras lah. Ni dekat posisi ni keras. So okay, so kita bersihkan. Ni tak bersih sangat sebab apa? Sebab saya tak ada alkohol. Saya ada alkohol, saya tak bawa balik rumah. So bila ada alkohol, dia senang sikit lah kita nak remove thermal paste yang lama. Ni saya buat sebagai contoh je lah pada anda semua kat luar, kat sana. Tapi ni bukan cara yang terbaik lah, kan. Sebaiknya memang kalau kita nak buang, kita pakai alkohol. Sebaiknya alkohol yang 99% ke atas. Sebab apa? Sebab 90% maksudnya 10 tu adalah benda asing. Kalau benda asing, kalau kita biarkan dekat kita punya ni, maksudnya dia akan jadi inilah pemangkin kepanasan laptop kita. Sebab tu sebaiknya kita pakai alkohol yang 99% lah. 99% ataupun lagi tinggi lah, 90% ke atas ataupun 70, sebaiknya 70% ke atas pun okey lah sebenarnya. Maksudnya yang lebih 30% tu adalah benda asing lah. Right. So kita bersihkan kita punya buang thermal paste yang lama. Okay, ni not the best job lah, tapi
sebagai contoh saja. Sebenarnya saya macam saya tadi, saya selalu akan pakai pakai alkohol. Bila pakai alkohol ni dia akan buang thermopaste ni dengan baik lah. Alright, so macam kawan saya pernah tanya, okay, Syawal, boleh tak tukar laptop, boleh tukar processor tak? Boleh tukar processor? Saya cakap yang sekarang, laptop sekarang memang tak boleh tukar processor lah. Ni laptop 2013, 2013 ni 2010 saya rasa. Kalau 2010, 2012 maybe boleh tukar processor kan. And sebab apa? Macam ni, model ni boleh tukar processor. Tengok dia punya bentuk ni sangat besar. Laptop sekarang tak macam ni lah kan. Kita boleh pusingkan benda ni, and then bila kita pusingkan, and then kita boleh angkat lah. Always use the best tool for the job. Biasa gunakan tool yang terbaik untuk job anda. Sebab bila tool dia bagus, so kita punya output pun bagus. Bila output bagus, ataupun kita punya success rate pun tinggi lah. Yes, okay. Bila saya dapat pusing kan, so okay, ni laptop. So kita boleh keluarkan processor. So kalau contoh ni i5, kita nak tukar i7 boleh. Sebab bagi model ni lah, model ni dah 2010 kan, 2010. Sekarang ni tak ada lah macam ni kan, boleh tukar processor. And even sekarang nak beli processor ni, contoh 2010 punya model kan, nak tukar processor pun dah berapa ratus lah kan. So sebenarnya tak berbaloi lah kan. Better beli laptop baru kalau 700 kan. So bila tanya boleh tukar processor tak, saya cakap tak boleh terus lah. Ataupun tak boleh, ataupun tak terbaloi lah nak tukar. Sebab apa? Sebab benda ni selalunya untuk laptop yang lama lah. Ada yang tanya boleh tukar graphic card ke tak. Okay, ni graphic card kita. Graphic card kita ni dah memang solder pada badan, pada motherboard. So bila nak tukar ke tak boleh lah. So inilah, ni proses, inilah kita punya graphic card. So bila saya tunjuk dekat-dekat, so inilah kita punya graphic card. Ni graphic card, ni prosesor kita. Okay, ni yang saya cabut keluar tadi. Okay, so kita kena lock balik. Ni saya bagi contoh lah. Okay, and then kita apply balik thermopaste. So kita hari ni kita pakai Cooler Master Gel sebagai thermopaste kita. So kita akan letakkan pada sikit saja kan, pada apa, pada die kita kan, pada benda yang warna yang bersinar ni, kita panggil die lah. So bila kita tekan, bila kita start screw balik kita punya heatsink ni, so dia akan press lah supaya akan jadi even lah kan. So kalau tanya saya, thermopaste ni kalau dia boleh bantu kita buang heat kan, lagi bagus kalau kita apa, pakai banyak. Sebenarnya tak, sebab thermopaste ni dia tak adalah transfer heat paling bagus. And sebab dia non-conductive. Most of the time kita akan pakai non-conductive lah. Sebab apa? Bila conductive, dia akan shortkan benda kan. So sebab tu kita pakai benda yang tak mengalirkan elektrik. So macam ni dia tak mengalirkan elektrik. Dan juga sebenarnya dia bukanlah bahan yang untuk transfer heat yang paling bagus kan. So kalau kita tak banyak sangat pun, dia boleh jadi penebat haba juga. So dia akan keep dia haba dalam tu. So kita letak ngam-ngam je. Jangan tak banyak sangat, jangan tak kurang sangat. Okay, so kita akan masukkan heatsink kita. Alright, line ke balik skru kita, dan skru balik lah.
Okay, ada apa-apa soalan ke penanda luar sana? Okay. Alright. So sekarang kita dah pasang kita punya ni. So kita boleh start pasang balik kipas kita. Ini kipas kita. So kipas ni kalau kita boleh dapat antara heatsink dan kipas ni, kan, kalau kita dapat tutupkan dia lagi bagus. Sebab apa? Sebab kita boleh redirect airflow tu yang lebih baik lah. Saya pernah jumpa dulu time saya kerja Loyat kan, di Pakistan ni dia buat selalunya kipas ni kadang dia tak berpusing pada maximum speed most of the time. Bila tak, maksudnya contoh kalau dia pakai 5V, patut kipas tu pakai 5V. Kalau tak maximum speed dia mungkin pakai 3 lah. So bila pakai 3V, maksudnya dia tak pusing maximum speed lah, sama macam kipas rumah kita lah. Bila tak maximum speed, sebab apa? Sebab tak maximum speed memang lagi bagus untuk thermal kan, tapi bising lah kan. So cara dia, bila orang cakap bypass, dia akan bypass lah. Bypass bermaksud dia akan keep the fan at siasa 5V. So bila siasa 5V, so kipas tu siasa pusing laju lah. So orang cakap bypass kipas, tu dah maksud dia. Alright. So sekarang kita kena ikut balik macam mana kita pasang, macam kita cabut, macam tu kita pasang. Okay. Masukkan balik ni. Masukkan balik kalau ada soalan, nak tanya soalan, boleh tanya, tak ada masalah. Saya sedia menjawab. Tanya dekat komen lah. Alright. Sekarang nak screw balik. Okay, sebab tu penting macam saya tunjuk tadi, settle by settle lah, tahu okay ni buka letak mana. So saya tahu ni kat sini. Jadi bahagian keyboard. Tapi kadang kalau terlupa ataupun dah memang campur dah kan, campur, possible je. And kalau tulis, kalau macam model ni dia tulis lah screw dia besar mana, 2.5 times 4. So kita tahulah lebar dia 2.5 darab 4, panjang dia 4. So kalau kita ada screw tu kan, sekarang ni dekat office Visengo kami ada screw lebih lah. Maksudnya kita ada pelbagai jenis screw, just in case kalau hilang ke apa, supaya kita tak merosakkan laptop customer lah. So kita akan ada spare part lah. Tak apa, kadang laptop customer pun sampai kepada kami pun dia punya screw pun dah hilang, so kita akan tambah balik lah, kita akan top up balik. Screw ni hilang, okay, kita letak balik screw panjang dan size yang sama. So sekarang nak pasang keyboard. So keyboard ni kena tarik, masukkan, kena pull tab ni. Ok, dah masuk paling dalam, then baru kita tolak. Ok, then dah masuk daripada atas, ni masuk bawah. Masukkan bawah, sebab apa? Sebab dia ada kaki dia ni.
Sekian bawah, kita tekan. Okey, tekan. Okey. So right. Sekarang pasang balik barang-barang yang lain. Kita pasang balik tab untuk wifi card kita. Okay, dah pasang. Okay, ni saya tahu lah. Okay. Siapa ada short term memory loss tu, dia nak pasang ni, kita suruh berhati-hati lah. Kita suruh berhati-hati. Nak buka laptop apa semua kena, saya suruh berhati-hati. Kena label lah. Most time kalau rasa kita ni tak boleh ingat lama sangat kan, ataupun job ni kita nak buat lama, ataupun kerja ni memang kita nak buat, lepas tu nak tinggalkan, saya label lah. Kadang macam saya, contoh kalau dalam casing macam ni, dia simpan skru, saya tulis kat atas ni lah. Okay, ni bahagian mana, okay, ni bottom, ni keyboard, ni bahagian mana. So boleh ingat lah. Walaupun dah tinggalkan lama job tu, saya buka balik, okay, saya tahu dah. Ni pasal kat sini, ni pasal kat sini. Oops. Okay. Jika soalan boleh tanya saya dekat dalam komen. InsyaAllah saya akan jawab lah. Kalau saya tak nak tanya sini pun, kalau nak tanya dalam WhatsApp pun boleh. InsyaAllah saya akan jawab juga. So, kalau korang suka konten-konten yang macam ni, ilmu-ilmu yang macam ni kan, untuk di-share kepada orang lain, ataupun nak minta Fisenko share lagi kan, benda-benda macam ni, boleh je kan. Tulis dalam komen, saya nak lagi lah konten macam ni, bagus lah kan, boleh share lagi. InsyaAllah kami akan cuba lah share benda ilmu yang bermanfaat buat anda semua, InsyaAllah. Okay. Sekarang masukkan balik DVD. So, DVD. Okay. Saya beli DVD. Saya buat live macam teringat macam Bruce Postman. Skop panjang. So okay.
So bila kita dah pasang balik semua ni, kira dah settle lah sebenarnya job kita kan. Alright. So selalunya kalau technician bila pasang kan, semua skru set complete macam ni kan, habis lah semua. So masa kita dah do a great job lah. Okay. Kan. Okay, itu saja. Ada satu. Skru dulu. Okay kan, itu saja. Kalau rasa macam cari celah tu, kena faham lah, ni memang laptop untuk memang saya nak buat ni lah kan. Dan dia juga punya dah banyak problem lah sebelum saya start. Sebenarnya nak tunjuk saja macam ni kami buat selalunya. Ada laptop. Moga manfaat. Aku rasa benda ni sangat membantu. Ataupun boleh buka minda, walaupun tak nak buat sendiri, rasa macam okay, orang ni patut tahu, boleh share lah dekat Facebook kan, dekat Facebook. Dan juga kami akan upload video ni kepada YouTube. So kalau rasa betul manfaat juga, boleh share dekat YouTube. InsyaAllah itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.